Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kelas yang lepas kita telah pun membincangkan perkataan Syekh Ibn Al-Qayyim rahimahullah berkenaan jenis-jenis pemikiran yang bermanfaat dan berbaki perbincangan kita pada perkara ini. Iaitulah apakah benda-benda yang patut kita sibukkan pemikiran kita dengannya. Kerana manusia ni dia mesti berfikir, ya. Jadi apakah pemikiran yang bermanfaat? Yang mana pemikiran kita dah sebutkan dia di antara 4 pintu yang membawa manusia itu kepada maksiat kepada Allah Jalla fi'ulah. Itu kita dah sebutkan pemikiran yang paling bermanfaat ialah apa? Berfikir tentang ayat-ayat Allah. Sama ada ayat-ayat Allah yang munazzalah, yang diturunkan, iaitulah ayat Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabawiyah, ataupun ayat-ayat kauniyah al-mashhudah, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tidak ada dalil yang lebih jelas, yang lebih terang tentang kebesaran Allah, apatah lagi kewujudannya, kebesarannya, keagungannya, keesaannya, berbanding dalilul hiss, dalil panca indera. Kerana kita menyaksikan, kita merasai kehadiran Allah Jalla wa'ala, kewujudan Allah, kekuasaannya. Jadi kita menyaksikan kejadian alam yang semua itu menunjuk kepada wujudnya penciptanya, pembuatnya. Tetapi untuk mencapai perkara ini, kita kena gerakkan alat utama yang Tuhan bagi kepada kita, iaitulah pemikiran. 3 panca indera utama yang Tuhan anugerahkan kepada kita, iaitulah Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Katakanlah olehmu, wahai Muhammad Rasulku, kepada mereka, dialah Allah yang menciptakan kamu dan memberi kepada kamu pendengaran, penglihatan dan pemikiran. Tetapi sedikit dalam kalangan kamu itu yang bersyukur. Maknanya ada yang bersyukur, yang menggunakan. Sebab itu Allah Ta'ala kata tentang golongan ahli neraka, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Ahli neraka berkata, kalau kami dengar ayat-ayat Allah dan kami berfikir, merenung, memahami maknanya, tentulah kami tidak akan menjadi ahli neraka. Allahu Akbar kabir. Jadi fikir ni penting. Dan tujuan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ. لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ, untuk kamu mentadabbur. Setelah baca, faham maknanya. Yang mana faham itu memerlukan pemikiran. Sebab itu kata ulama ahli sunnah wal jamaah, La yu'rafu Allahu bil aqli wa la yu'rafu illa bil aqli, bi wujudil aqli. Allah, kita tak boleh kenal dia akal kita sendiri. Tetapi kita tak mungkin boleh kenal Allah melainkan dengan adanya akal.
Macam mana tu? Akal, dia tidak buat hukum dari segi sifat Allah. Akal tidak ada. Dia, akal ni alat prosesor. Alat prosesor. Okay. Dia perlu masuk maklumat. Bila kita dah bagi maklumat, maklumat tu diperoleh daripada mana? Maklumat itu diperoleh daripada panca indera, pendengaran dan penglihatan. Benda yang ada di depan kita, kita tengok. Apa yang tak ada depan kita, kita dengar perkhabaran tentangnya. Melalui dua benda ini masuk ke dalam otak kita proses, fikir, hati kita faham, jantung kita ambil faham, dapatlah Allah jadikan bagi kita ilmu. Ya. Maka kalau tak ada akal, kita tak boleh proses maklumat-maklumat yang Tuhan bagi daripada al-ayatul munazzalah wal ayatul mashhudatul kauniyah. Ayat yang diturunkan maupun ayat yang disaksikan. Jadi, yang pertama fikir tentang ayat munazzalah, ayat Quran. Yang kedua, ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Yang kedua, ayat masyhudah, ayat yang disaksikan, iaitulah kejadian alam. Yang ketiga, fikir pada anugerah dan nikmat dan kurnia belah kasihan Tuhan kepada kita. Kita ni hidup tidak lari daripada kurnia dan belah kasihan Tuhan. Allahu Akbar kabira. Hatta bahkan kalau kita kena musibah pun, kita masih merasai belas ihsan Tuhan. Ya. Wallahil azim, kalau kita nak bandingkan jenayah yang kita buat, dosa yang kita buat terhadap Allah Jalla fi'ula dengan musibah, bala yang dia kenakan kepada kita, subhanallah, bala itu hakikatnya rahmat. Rahmat. Kerana kalau nak kira dosa kita, subhanallah, segala bala yang ada dalam dunia ni tak cukup, tak setimpal dengan jenayah yang kita buat. Ya. Tak setimpal dengan jenayah yang kita buat. Tetapi Allah Ta'ala wa ya'fu an kathir, dia maafkan banyak kesalahan kamu. Yang dia maaf banyak, yang dia kenakan musibah tu sebahagian kesalahan kita saja. Tu pun Allah Ta'ala kata tujuan dia kenakan musibah itu apa dia? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Supaya kita kembali bertaubat juga. Allah Ta'ala kata, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Surah Al-Fajr, Surah Al-Fajr, malah kata manusia bila Tuhan bagi nikmat, dia kata, oh Tuhan muliakan aku, Tuhan sayang aku. Bila Tuhan uji dia dengan sempit rezeki, dia kata Tuhan dah hinakan aku. Sama sekali tidak. Bukan Tuhan yang hinakan engkau, tetapi engkau itu tidak memuliakan anak-anak yatim, kau tak tolong. Engkau tidak menggalakkan wala tahadduna ala ta'amil miskin,
Kau tak galakkan untuk bagi makan kepada orang miskin? Kau makan bolot semua harta seorang-seorang? Kau suka harta untuk diri kau seorang? Tak ada kongsi langsung. Sedekah tidak ada. Lepas tu kau nak salahkan Allah Ta'ala kerana bagi ujian. Nas'alullah al-afiyah. Kalau tidak kerana ujian yang menimpa manusia, manusia akan terus menjadi bongkak, sombong, sehingga ke tahap Fir'aun. Na'udzubillah min dhalik. Ya. Jadi inilah Allah Jalla wa'ala tahu perangai manusia itu, dia yang cipta. Dia bagi kepada kita musibah. Ma asaba min musibatin fa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Apa yang menimpa segala musibah dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman, yang sabar, yang redha, yang yakin bahawa ianya daripada Allah, Allah akan bimbing hatinya. Allahu akbar kabira. Jadi kalau kita fikir tentang nikmat kurnia yang Allah bagi, banyak. Bahkan musibah yang kena kepada kita pun nikmat. Menyelamatkan kita daripada sombong. Menyelamatkan kita daripada sifat-sifat mazmumah. Menyemai ke dalam diri kita ini sifat-sifat mahmudah. Kalau orang kaya itu terus kaya, dalam keadaan dia bergulungan dengan maksiat, dia tidak bersedekah, lalu lama kelamaan dia menjadi Qarun yang merasakan dirinya berhak untuk mendapat kekayaan tersebut. Kerana maknanya kekayaan yang dia dapat ni hak dia, Tuhan memang kena bagi dekat dia. Maka bila datang musibah, kedai dia kena tutup, kilang dia tak boleh beroperasi, pejabat dia katup, ya, barulah dia sedar, oh sebenarnya aku ni tak ada lah hak apa-apa nak boleh minta dekat Allah Ta'ala. Selama ni bisnes aku maju, aku untung bilion-bilion ringgit sebulan. Ini bukan sebab aku yang hebat, bukan sebab aku memang layak dapat, tapi semuanya kerana Allah Ta'ala bagi. Jadi kalau dah Allah Ta'ala bagi, maknanya aku kena ikut suruhan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh kita bersedekah, menginfakkan harta di jalan yang benar, ya. Kalau tidak, orang kaya itu fikirannya hanya duk fikir nak membesarkan rumah, menambah kereta baru, menambah isteri baru, ya, menambah pakaian baru. Itulah keutamaan hidupnya, bukan sedekah, bukan infak, ya. Dia untung sebulan 3 bilion, dia sedekah 10,000, 20,000, ya. Bisnes dia maju, ya, setahun untung ratusan juta, dia sedekah 1 juta, 2 juta, ya. Dia tidak fikir tentang akhirat, lupa, ingat dunia saja. Yang dia fikir bagaimana nak menambah kecantikan dirinya, menghias rumahnya, ya. Bila raya, dulu rumah dia besar, ramai orang ramai. Bila kena PKP, siapa pun tak boleh main rumah. Baru dia rasa, ya Allah, rumah besar-besar ni, Lah kali aku dengan bini aku duduk 2 orang,
ruang tamu, ruang dapur, bilik tidur. Ruang tamu, ruang dapur, bilik tidur. Bilik ada 10, tak masuk pun. Kan? Tahu-tahu, tengok-tengok dah masuk dalam apa orang panggil? Lah ni dia panggil apa? Rumah tak ada bilik. Ha? Dalam bawah tanah. Kan? Rumah dia buat punya besar itu, tak sempat, dia pun tak sempat nak round. Ya? Subhanallah. Kalau tak ada musibah, manusia tak tahu semua tu. Tak, manusia tak perasan semua tu. Dia duk rasa dia kaya, dia hebat, dia boleh buat apa dia punya suka. As-salatuka. Ha? Orang kaum Nabi Syuaib kata apa? Adakah salatmu, wahai Syuaib, yang menghalang kami daripada melakukan apa yang kami suka daripada harta kami? Ini perangai orang kafir kaum Nabi Syuaib. Nabi Syuaib AS diutuskan kepada golongan yang fitnah mereka pada harta. Dia berkata, qalu ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'. Hei Syuaib, dia berkata, adakah salatmu itulah yang menyebabkan kamu disuruh untuk menghalang kami daripada apa yang nenek moyang kami sembah dan melakukan apa sahaja terhadap harta kami? Oh, mereka rasa harta mereka boleh buat apa mereka suka lah. Pasal apa di sana ada undang-undang, tiba-tiba datang Nabi Allah Syuaib AS, Nabi Syuaib beritahu, walaupun dia kata apa, tapi ada benda yang hampa tak boleh buat, dan ada benda yang hampa kena buat, ada benda yang hampa kena bagi dekat orang itu ini. Dia apa? Rasa pelik. Ya, Allahul Musta'an. Jadi inilah manusia. Kalau dah terlampau kaya, terlampau senang hidupnya, tidak ada musibah, dia lupa. Kita tengok India. Kebanggaan dia apa? Kesihatan. Bahkan bukan India lah, kita kata tengok, dia hantar Allah Azza wa Jalla, dia akan datangkan azab dia, ujian dia, musibah dia pada perkara yang paling manusia itu berbangga dengannya, sehingga mereka melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, para penentang Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka ini menentang para Nabi sallallahu alaihi wasallam, para anbiya sallallahu alaihi wasallam, dengan apa? Dengan apa yang mereka ada daripada ilmu. Allah Ta'ala kata, فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Apabila datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan bukti yang nyata, jelas, mereka lebih gembira dengan apa yang ada di sisi mereka daripada ilmu mereka. Lalu ditimpalah kepada mereka itu apa yang mereka ejek-ejek dan olok-olokkan daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan uji kita daripada benda yang kita rasa kita hebat kot celah tu. Fir'aun, dia bangga, dia jadikan dalil ketuhanan dia apa? Sungai Nil. Dia kata tengok Sungai Nil mengalir. Dia ada ahli sihir yang boleh kawai. Dia ada ilmu teknologi, ilmu pembinaan, ilmu kimia, ilmu geometri, yang mana pemerintahannya, pentadbirannya
Dalam kerajaannya begitu tersusun atur. Kerana Fir'aun dikelilingi oleh pelbagai pakar. Ada pakar kimia, ada pakar kesihatan, ada pakar ekonomi, ada pakar pembinaan. Ya, dibuat bangunan-bangunan yang hebat, sistem-sistem pengairan, penyaliran, sistem tanaman, ternakan, semua hebat. Akhirnya Allah Ta'ala uji mereka dengan, dari sudut arah mereka rasa mereka hebat itu. Nabi Musa AS datang menentang sihir Fir'aun, tenggelamkan Fir'aun dalam air yang dia bangga ayak sungai Nil duk mengalir di bawah dia. Dia kata inilah dalil dia Tuhan. Akhirnya Allah Ta'ala tenggelamkan dia, matikan dia, lemah dalam ayak. Mana dia yang hang kata ayak tu ikut cakap hang, mana dia? Allahul Musta'an. Qarun, dia rasa innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat semua ni sebab ilmu aku, kehebatan, kepandaian aku. Jadi apa yang dia dapat? Akhirnya Tuhan tenggelamkan dia ke dalam bumi. Segala harta dia telan di bumi. Allah musta'an. Demikianlah manusia itu diuji oleh Allah Jalla wa'ala daripada arah yang mereka rasa mereka hebat. Ya? Manusia hari ini rasa mereka hebat dalam ilmu perubatan. Teknologi perubatan, dia kata makin hari makin hebat, sampai duk fikir nak buat daging sendirilah, nak klon manusia lah, macam-macam lah. Nak buat artificial intelligence yang kononnya boleh sama macam manusia. Ya, macam-macam. Bahkan mereka ada sistem boleh meramal bila pandemik nak datang, bila sekian-sekian. Ya? Tapi bila jadi, terlepas daripada kemampuan mereka. Supaya mereka sedar bahawa mereka ada Tuhan yang menguasai segala-galanya, yang mana kejadian alam ini tidak tertakluk di bawah kehendak kita, tidak berjalan mengikut ilmu kita, tidak berlaku mengikut apa yang kita tetapkan, tetapi ia semuanya berlaku di dalam pengetahuan Tuhan sekalian alam, dilakukan oleh Tuhan sekalian alam. Kudrah yang memberi kesan mutlak ialah kudrah Tuhan sekalian alam. Kehendak yang tidak dapat dihalang adalah kehendak Tuhan sekalian alam. Semuanya tersusun, teratur mengikut kebijaksanaan Tuhan sekalian alam, bukan kebijaksanaan kita makhluk. Allahu akbar kabira. Itu di antara perkara yang kita kena renungkan. Ya, perkara yang kita kena ambil i'tibar, ibrah. Tidak sampai bila kita nak terus dalam keadaan bergelumang dengan dosa kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi balik kepada cerita kita ni. Ini 3 pemikiran ini, kata Syekh Ibn Qayyim, mengeluarkan daripada hati kita ma'rifatullah. Kita ma'iktiraf ma'rifatullah, yakni satu pengiktirafan kita akan Allah sebagai ilah al-haq, sebagai sembahan yang benar. Wa mahabbatahu, dan kecintaan kita kepada ilah ini. Wa khawfahu, dan takut kita kepadanya. Wa raja'ahu, dan pengharapan kepadanya. Dan jikalau seseorang itu terus berfikir tentang 3 perkara ini, disertai dengan zikir, mengingat kepada Allah selalu, itu akan mencap hatinya dengan perkara ini, pengiktirafan dan mahabbah kepada Allah.
akhirnya benda tu akan melekat terus dalam hati. So kalau kita nak hati kita ni bersalut, terukir, terpahat padanya, cinta akan Allah, mengiktiraf Allah sebagai sembahan yang hak, takutkan Allah senantiasa, mengharap kepada Allah semata-mata, cinta akan Allah semutlak-mutlaknya. Inilah 3 perkara ni, kita kena selalu sibukkan pemikiran otak kita dengan 3 benda ni. Sibukkan pemikiran kita dengan 3 benda ni. Wallahil azim, nak fikir 3 benda ni pun tak cukup 24 jam sehari. Tadabbur Al-Quran, tadabbur sunnah Nabi SAW, tadabbur kejadian alam, tadabbur nikmat yang Tuhan bagi kepada diri kita. Tak cukup 24 jam sehari. Tapi kita disuruh untuk bagi masa dalam sehari itu, peruntukkan masa untuk kita merenung perkara ini. Semasa solat kita, bacaan Al-Quran kita, ya? Kita tak ada buat apa, duduk seorang, berehat. Sibukkan pemikiran kita dengan mengingat benda-benda ni. Ya? Sekarang ni semua orang pakat duduk di rumah. Nak buat apa? Fikir 3 benda ni. Cukup banyak. Cukup banyak dah. Sekarang kita dah masuk PKP yang baru. Inilah dia masa untuk kita bukan buat perkara yang sia-sia. Tahu buat perkara sia-sia. Masa PKP satu tu banyak orang buat perkara yang tak senonoh. Jijik. Tak ada kerja, duduk di rumah pergi pakai baju kelawak bini. Ini bukan benda main-main, dosa besar, Tuhan laknat. La'anallahu al-mukhannifina minar rijal wal mutarajjilatu minan nisa'. La'anallahu al-mutakhannifina minar rijal wal mutarajjilatu minan nisa'. Nabi kata Allah laknat orang lelaki yang meniru pakaian perempuan dan perempuan yang meniru pakaian lelaki. Nasallallahu al-afiyah. Itu sibuk duk buat, masak apa tak jadi. Makanan ni, Nabi SAW dia muliakan makanan, sebab makanan ni rezeki daripada Allah. Makanan ni Tuhan jadikan pada dia barakah. Bukan untuk benda kita buat gelak-gelak, lawak-lawak, tak jadi, hangit ni apa. Ada orang yang kalau masakan hak kita rasa lawak, kita rasa seronok, hangit kita masak tu, boleh jadi kalau kita bagi dekat dia, itulah makanan hak paling sedap dia pernah rasa sepanjang dia hidup di dunia ni. Jangan buat lawak. Ya. Kita mungkin rasa tak sedap lah, tak cukup. Tapi ada, bukan sedikit, banyak orang di luar sana yang kalau dapat makanan hak kita duk ejek, kita duk olok dengan kawan-kawan kita tu, boleh jadi bagi dia itulah dia makanan yang paling sedap dia pernah rasa di dunia ni. Subhanallah. Ini adalah masanya untuk kita bersunyi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Tuhan yang menurunkan musibah ini. Kerana dia yang turunkan, dia yang boleh tarik balik. Bukan doktor, bukan vaksin, bukan SOP. Ini semua sebab. Sebab yang kita kena buat. Yang kata tak kena buat pula. Sebab dia di antara yang Tuhan dah atur alam ni macam itu. Kalau hang sakit, hang kena pergi cari doktor. Nanti doktor dia akan cek, dia bagi rawatan. Dengan cara itu Allah Ta'ala akan sembuhkan penyakit. Hang tak boleh expect hang duduk di rumah,
Tak buat apa, duduk saja, tunggulah sekejap lagi Tuhan bagi sembuh. Tak. Tuhan dia cipta alam ni dengan sebab. Kalau Allah Ta'ala tidak mau bagi sebab, Allah Ta'ala tak perlu suruh Nabi Musa AS pukul laut dengan tongkat. Nak buat apa? Tuhan boleh belah laut tanpa Nabi Musa pukul dengan tongkat. Tapi Tuhan nak ada sebab. Tuhan suruh Nabi Musa pukul laut dengan tongkat. Pukul batu dengan tongkat. Walaupun hakikatnya Tuhan boleh pancarkan air daripada batu itu tanpa dipukul Nabi Musa pun. Tongkat Nabi Musa jadi ular, Tuhan suruh lepas dulu. Lempak ke tanah baru jadi ular. Padahal Tuhan boleh saja tukar tongkat jadi ular ketika dia dalam genggaman Nabi Musa pun. Tapi Tuhan nak jadikan di sana ada sebab. Dia mencipta dengan sebab. Masuk syurga tak ada free, ada sebab. Kena solat, puasa, zakat, haji, amal soleh, semua ni sebab untuk masuk syurga. Masuk neraka pun ada sebab. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, kita yakin Tuhan mencipta dengan sebab. Tuhan yang ciptakan COVID-19, dia ciptakan virus SARS-CoV-2 ini. Dan dia ciptakan pada virus ini dengan ciri-ciri, dengan sifat-sifat yang mana kalau kita pandai mengelak diri kita, dia tidak jangkit ke kita. Nampak? Siapa yang buat? Tuhan yang buat. Ya? Tuhan yang beri kepada manusia, ajak kepada manusia kepandaian untuk buat vaksin. Sebab apa? Dia ciptakan pada diri kita imun. Manakala hang dah kena sekali penyakit, badan hang dah rekod penyakit itu, dia akan boleh lawan penyakit tersebut. So manusia pikir-pikir, oh dia kata kalau macam tu kita bubuh sikit, bagi badan kita ni rasa virus tu. Lepas tu bila virus tu kalau dia serang kita, dia tahu dah macam mana cara nak lawan. Kalau dia tak pernah rasa, kita kena first time, kali pertama, boleh jadi kalau dia lawan, dia boleh menang, boleh jadi dia kalah. Sebab benda tu datang mengejut, dia tak prepare. Tapi bila kita bubuh vaksin, badan kita dah bersedia. Dia dah cam dah. Oh, ni musuh. Musuh ni, kalau nak lawan dia, kena macam ini. Tuhan jadikan. Miracle of the cell. Allahu Akbar. Ini semua dalil kebesaran Tuhan Azza wa Jal. Subhanallah. Dengan sebab ini, Allah Ta'ala jadikan kita boleh membendung musibah yang dia bagi. Betul. Tetapi kalau kita tadabbur, kita fikir, tafakkur apa yang berlaku ini, kita dapati rupanya benda ni semua bukan daripada kita, daripada Allah Ta'ala. Daripada Allah Ta'ala. Tidak ada teknologi yang manusia cipta dalam alam ni melainkan Tuhan yang ajak dia. Tuhan yang ajak. Kita tengok siapa pun yang cipta, invent apa-apa teknologi, itu adalah hasil daripada pemerhatian dia. Siapa yang rajin perhati alam, ciptaan Tuhan, dia akan cipta banyak. Tengok orang putih. Pasal apa orang putih lah ni? Mereka banyak cipta teknologi. Pasal mereka rajin masuk hutan, pergi tengok binatang dalam hutan. National Geography, Discovery Channel, duduk berbulan-bulan dalam hutan, perhati binatang. Pada binatang ni semua, ada teknologi yang hebat. Yang kalau manusia perhati, tafakkur pada ayat Allah Ta'ala Al-Mashhudah ni,
dia boleh belajar. Kerana Tuhan yang ajak. Tuhan yang ajak kita dengan kejadian alam ini. Tengok bila Qabil bunuh Habil, dia tak tahu nak buat macam mana mayat saudara dia. Tuhan ajak. Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhihi. Qala ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadha al-ghurabi fa uwariya saw'ata akhi. Maka Allah hantar dua burung, faba'athallahu ghuraban, Allah hantar burung gagak yang mengorek-ngorek tanah untuk kami tunjukkan kepadanya macam mana cara nak tanam mayat saudaranya ini. Lalu dia berkata, aku ni, apakah aku tak reti nak buat macam burung ini? Itulah dia Allah Ta'ala ajak manusia, tuan-tuan dan perempuan. Dan macam itulah sunnatullah sampai hari ini. Kita perhati burung, kita buat kapal terbang. Kita tengok burung yang tangkap ikan, yang sama ikan layak, macam mana? Orang National Geographic, orang putih tu dia tengok gambar. Dia tengok perhati dekat. Macam mana? Dia tengok, uish, rupanya burung tu bila dia nak masuk dalam air, mata dia dia ada satu penutup, tutup mata, keluar kot mata dia. Kan? Ada lapisan dekat mata yang tutup supaya air tak masuk. So dia boleh nampak ikan dalam air. Manusia pun cipta. Subhanallah. Macam tu Tuhan ajak kita. Kan? Pengalaman kita daripada penyakit-penyakit sebelum ni berterusan. Tetapi itu semua tidak akan bermanfaat di akhirat kecuali kalau kita tadarru', kita ta'abbud, kita khusyuk dan ikhbat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memperhambakan diri, merendahkan diri kepada Allah, minta bimbingan kepada Allah, Allah akan tunjuk. Semua sebab ini dia tidak ada kesan dengan sendirinya. Allah yang bimbing kita kepadanya. Kalau Allah tidak bimbing kita kepada sebab-sebab ini, kepada cara untuk buat SOP, kalau tidak kerana dengan pengalaman daripada penyakit-penyakit yang telah berkurun-kurun manusia duk terima, disertai dengan bimbingan Rasul SAW, Nabi datang, Nabi ajak macam mana nak elak penyakit-penyakit, jauhkan diri daripada orang yang kena penyakit. Maka kita pun tahu, jadi kalau ada penyakit-penyakit, kita kena jauhkan diri. Jangan bergaul dengan orang yang ada penyakit. Diajak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. So kita kena syukur. Jangan kufur. Kita kena mengaku bahawa apa yang nikmat yang kita dapat daripada teknologi-teknologi yang kita terima ini, vaksin, SOP, ni semua daripada Allah Jalla wa'ala. Dia yang ajak kita. Dia yang bimbing kita. Dia yang menunjukkan jalan keluar kepada kita. Ya? Kalau tidak kerana rahmat Allah, binasa kita. Nas'alullah al-afiyah. Jadi inilah kita kata pemikiran terhadap perkara ini akan bawa kepada cinta akan Allah. Ini benda yang kita kena fikir. Ini kita kena sibukkan diri kita. Belajar hukum hakam agama lebih banyak lagi. Pertingkatkan mulazamah kita dengan Al-Quranul Karim.
dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu benda yang kita kena buat sebenarnya. Baik. Kemudian perkara keempat yang kita kena fikir, apa dia? Kata Ibn Qayyim rahimahullah, "Ar-rabi'u al-fikratu fi 'uyubin nafsi wa afatiha wa fi 'uyubil 'amal." Berfikir tentang kecelaan, aib diri dan kerosakannya. Aib diri kita dan kerosakan-kerosakan yang ada padanya. Dan pada kecacatan amalan kita. Kecelaan amalan kita. Kena fikir amal ibadah ni kita buat, tapi kita jangan seronok, jangan syok. Amal ibadah kita ni senantiasa dirintangi oleh kekurangan, kecelaan. وهذه الفكرة عظيمة النفع وهي باب لكل خير وتأثيرها في كسر النفس الأمارة. Ini adalah pemikiran yang sangat besar, agung manfaatnya, dan ia adalah pintu kepada segala kebaikan. Dan kesannya ialah pada mematahkan nafsu ammarah. Innan nafsala ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu sangat menyuruh kepada yang buruk-buruk kecuali yang Tuhan ku rahmati. Jadi kalau kita nak dapat rahmat Tuhan, nak tukar perangai jiwa kita ni daripada dia ammaratun bis-su' yang sangat menyuruh kepada keburukan, kita kena selalu fikir ni keaiban, kecacatan, kecelaan diri kita dan amalan kita. Wa mata kusirat ashatin nafsul mutmainnah. Kalau kita boleh patahkan nafsu ammarah ini, hiduplah dalam diri kita nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang dengan Allah Ta'ala. Wanta'ashat, dan segar bugarlah. Wasara al-hukmu lah, dan jadilah yang memerintah diri kita ini ialah nafsul mutmainnah. Fahayyal qalbu wa darat kalimatuhu fi mamlakatih. Hiduplah kalbu kita dan pemerintahannya lah yang akan berjalan dalam kerajaannya. Macam kita dah cerita, hati jantung ini adalah raja kepada anggota badan. Tapi syaitan datang cuba untuk menggulingkan dia daripada takhtanya dengan dia melantik nafsu sebagai raja. Wa batha umara'ahu wa junudahu fi masalihih. Jadi kalau kita nak supaya yang memerintah kita ialah akal fitrah yang Tuhan bagi, yang mana kalau kita ikut akal fitrah itu, kita akan menuju ke jalan yang selamat mengikut ajaran Nabi SAW. Kita kena selalu beringat tentang kecelaan diri kita. Jangan percaya kepada nafsu kita. Jangan perasan dengan amalan-amalan yang telah kita buat. Senantiasa periksa dan cek apa yang kita buat. Ini pemikiran yang keempat yang sangat mustahak, yang kita kena selalu duk fikir. Kena cek balik, muhasabah balik. Apa dah amalan hari ni buat apa? Apa dosa yang dah dibuat? Pasal apa terbuat dosa tersebut? Apa punca? Fikir. Pasal apa hari ni solat tak apa nak khusyuk? Apa punca? So kita boleh prevent the causes untuk hari esok, dan kita repair, perbaiki. Solat hari ni tadi subuh 2 rakaat, adakah 2 rakaat tadi khusyuk atau 1.5 rakaat saja khusyuk? Pasal apa tiba-tiba tengah jalan tak khusyuk? Zuhur 4 rakaat, berapa banyak khusyuk peratusnya? Asar, Maghrib, Isyak sama. Fikir, checklist. Ya. Pasal apa amalan hari ni dengan semalam kurang ke tambah? Pasal apa hari ni kurang? Pasal apa hari ni tambah? Fikir. Cari sebab supaya kita tahu
So esok apa preparation yang aku nak kena buat supaya amalan esok jangan kurang daripada hari ni, atau supaya amalan esok lebih baik daripada hari ni. Apa kelemahan yang aku kena prevent? Jangan pandai buat SWOT untuk kerja-kerja pejabat saja. Kalau buat kerja pejabat, kerja marketing, pandai kita nak kena buat SWOT. Kan? Nak kena tahu apa dia strengths, weakness, opportunities, threats. Pandai. Itu untuk dunia, untuk akhirat lebih utama. Kena tahu apa kita punya strengths dalam ibadah, apa kita punya weakness dalam ibadat, apa opportunity yang ada, opportunities, apa threats yang mengelilingi kita, ada yang menghalang kita daripada buat ibadat. Ini semua kena perhati. Ini benda yang penting untuk kita fikir. Pemikiran perkara keempat yang kita kena sibukkan otak kita untuk fikir benda ni. Kemudian dia kata al-khamis, yang kelima, al-fikratu fi wajibil waqti wa wazifatihi wa jam'il hammi kullihi alaih. Yang kelima, dia kata berfikir tentang kewajipan waktu yang ada sekarang. Jadi yang ini yang kena buat lah. Bila masuk waktu solat zuhur, kena fokus tentang solat yang sekarang ni. Apa yang kena nak buat, apa yang kita nak kena pati. Ini dia macam perincian lah. Nampak tak dia berjalan? Mula-mula fikir tentang ayat-ayat Allah. Ini nak dapat ilmu agama. Fikir tentang makhluk Allah, nak mengukuhkan iman. Fikir tentang nikmat Allah untuk membangkitkan rasa cinta dan semangat untuk beribadat. Fikir tentang keaiban diri untuk kita elokkan, untuk kita tahu apa kita punya weakness, untuk kita jauhi, apa threats yang ada untuk kita tangani. Kemudian sampai masanya masuk waktu ibadat tertentu, kita kena fokus pemikiran kita pada ibadat yang kita nak buat sekarang ni. So kalau kita sekarang tengah dalam kelas, pemikiran kita, fokus kita semua kena tumpu dekat kelas ni. Di antara dalilnya, tengok Nabi SAW kata, "Idza uqimatis salah fala salata illa al-maktubah." Bila diiqamatkan salat, tidak ada salat melainkan salat fardu yang diiqamatkan. Tak boleh salat sunat. Waktu khutbah Jumaat, tak boleh salat kecuali salat tahiyatul masjid, 2 rakaat secara ringkas. Ringkas kerana sampai kata para ulama tak perlu baca surah, baca Fatihah saja. Waktu khutbah Jumaat buat salat lain tak sah. Salat qada pun tak sah. Pasal sekarang ada waktu yang khusus. Yang kita kena fokus ialah ibadat yang kita nak buat lah ni sekarang ni. Tengah duduk baca Quran, fokus baca Quran. فالعارف ابن وقته فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت وإن ضيعه لم يستدركه أبدا. Kerana orang yang arif itu, yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah anak waktunya. Anak waktunya. Yani dia orang yang kena ikut keadaan waktu dia. Dia tak boleh lawan. Sekitar ni dia dilingkungi oleh masa. Ya? Tapi kita kena pandai mengambil opportunities. Kalau dia sia-siakan masa itu, akan sia-sialah segala kemaslahatannya. Semua maslahahnya itu terdiri terbit muncul daripada masa, daripada waktu. Kalau dia sia-siakannya, dia tak mungkin dapat kembali lagi. Sebab masa kalau dah berlalu, habis, tak ada.
Tadi tengah duduk lapang, tengah tak ada apa. Masa tu dia malas, dia kata tak apalah, sat lagi lah. Tangguh sat. Sat lagi lapang juga kot. Tengok-tengok masa dia duk kata sat lagi tu, masa tu jadi sibuk benda lain mai. Dia tak boleh patah balik dah. Pergi masa lapang dia tadi yang dah lalu tu. Lah tengah duk sihat, boleh buat, tak mau buat. Dia kata tak apalah, nantilah. Tengok-tengok jatuh sakit. Dia tak boleh patah balik lah. Pergi masa dia sebelum sakit, tak boleh. Kan? Lah masa duk muda, duk kuat, ada tenaga, nantilah. Tengok umur pun dah meningkat, usia dah, badan dah makin lemah. Dia tak boleh patah balik dah pergi usia muda. Bila dah mati, tak boleh patah balik nak main hidup. So masa kalau dah lepas, dia tak boleh lagi nak ganti yang lain. So bila kita dalam keadaan ada opportunities, kita kena segera ambil. Dia kata tadi kita kena buat sesuatu. Kan? Tak boleh kita lepaskan, tangguh-tangguh. قال الشافعي رضي الله عنه صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين أحدهما قولهم الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك وذكر الكلمة الأخرى. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, aku berteman dengan golongan sufi. Golongan sufiyah ini mereka yang hidup zuhud pada awalnya. Sufiyah ini adalah satu gelaran laqab yang diberi kepada sekumpulan orang Islam yang muncul sekitar abad ke-3 Hijrah. Yang mana mereka ini memilih jalan hidup zuhud, dan mereka ni ada pelbagai aliran. Sufiyah dia bukan satu aliran tertentu sahaja pada masa itu, pada awal kemunculannya. Tapi itu pun Imam Syafi'i kata, aku berteman dengan mereka sekejap, aku dapati tak ada faedah. Tak ada faedah, pasal mereka bukan ahli ilmu. Mereka hanya sibuk dengan beribadah. Kadang-kadang mereka tak ada ilmu. Tapi Imam Syafi'i kata, aku dapat dua benda yang ada faedah. Yang pertama, perkataan mereka, waktu itu bagaikan pedang, kalau engkau tidak potongnya, dia akan potong kamu. Dan yang kedua, wa nafsuka illam tushghilha bil haqq wa illa shaghalatka bil batil. Jiwa, kalau kamu tak sibukkan dia dengan benda yang benar, dia akan sibukkan kamu dengan benda yang batil. Kerana jiwa tak boleh kosong. Kita tak boleh expect badan kita, jiwa kita ni sunyi daripada benar dan batil. Dua-dua tak boleh. Al-haqqu an-naqidan la yajtami'an wa la yatafi'an. Dua benda yang kontradik tidak akan berhimpun dan tidak akan terangkat. Mesti ada salah satu. Jadi kalau jiwa kita ni tak sibuk dengan benda yang hak, dia akan sibuk dengan benda yang batil. Nas'alullah al-afiyah. فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم وهو يمر أسرع من مر السحاب. Waktu yang ada ini sebenarnya adalah umur seseorang manusia itu pada hakikatnya. Ialah medium kehidupannya yang abadi dalam kenikmatan yang kekal, ataupun kehidupan yang sempit dalam azab yang pedih. Medium yang nak bawa kita pergi kepada kehidupan abadi yang sejahtera di akhirat dalam syurga, atau sengsara dalam neraka, na'udzubillah min zalik. Bahan asas dia apa? Waktu yang Tuhan bagi kepada kita ni, masa yang ada ni. Dan ia berjalan lebih laju daripada pergerakan awan. فما كان من وقته لله وبالله فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره. Waktu yang dia luangkan demi Allah dan dengan Allah, itulah dia umur hakikatnya. Ini kita dah baca dulu di awal kitab. Kita dah sebut dah. Hakikatnya umur kehidupan manusia ni, hakikatnya apa dia?
hak yang dia gunakan waktu itu untuk berbakti kepada agama Allah, atau dia luangkan masa untuk bersama dengan Allah dalam ibadat. Itulah kehidupan dia yang sebenar. Semakin banyak dia luangkan masanya dengan Allah dan untuk Allah, maka semakin panjanglah umurnya di akhirat. Yani semakin banyaklah peluangnya untuk hidup di dalam alam yang abadi, yang sejahtera, syurga. Adapun jikalau dia tidak menggunakan masanya untuk itu, maka dia akan kembali ke tempat yang sengsara. Nas'alullah al-afiyah. Wa ghairu dhalika laysa mahsuban min hayatihi wa in 'asha fihi 'aishul bahaim wa in 'asha fihi 'aishal bahaim. Apa yang lain daripada itu tidak dianggap daripada kehidupannya, walaupun dia hidup macam hidup binatang ternakan. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمان الباطلة وكان خير ما قطعه به النوم أو البطالة فموت هذا خير له من حياته. Jikalau dia menghabiskan waktunya dalam kelalaian dan kealpaan dan angan-angan yang batil, dan perkara yang paling baik dia buat sepanjang dia hidup ini adalah tidur dan buat benda kosong, sia-sia, tak buat apa, duduk saja, maka orang macam ini, kata Ibn Qayyim, matinya lebih baik daripada hidup. Wa idza kana al-'abdu wa huwa fi as-salati laysa lahu illa ma aqila minha falaysa lahu min umrihi illa ma kana fi billahi walah. Kalau Nabi SAW bagi tahu kepada kita, tidak ada pahala, ganjaran pahala bagi salat kita melainkan sekadar yang kita ingat, yang kita hadir pemikiran kita dalam salat itu. Adapun pemikiran yang merewang dalam salat itu dianggap tidak dapat pahala, seolah macam kita tak ada dalam salat. Maka demikianlah kehidupan kita di dunia ini, kata Ibn Qayyim, yang dikira sebagai kehidupan kita adalah apa yang kita luangkan masanya untuk Allah dan dengan Allah. Lain daripada itu tidak diambil kira. وَمَا عَدَى هَذِهِ الْأَقْسَامِ مِنَ الْخَطَرَاتِ وَالْفِكَرِ فَإِمَّا وَسَاوِسْ شَيْطَانِيَّةٌ وَإِمَّا أَمَانِي بَاطِلَةٌ وَخَدَعٌ كَاذِبَةٌ بِمَنْزِلَةِ خَوَاطِرِ الْمُصَابِينَ فِي عُقُولِهِمْ من السكارى والممسوسين والموسوسين. Selain daripada 5 jenis pemikiran ini, maka ianya sama ada adalah waswas syaitan, wasawis syaitaniyah, ataupun angan-angan yang batil, ataupun tipu daya yang dusta. Seumpama pemikiran angan-angan orang yang rosak akalnya, seperti orang yang mabuk, orang yang gila, dan orang yang kena penyakit waswas. Lain daripada 5 benda ini, kalau kita duduk fikir, tak ada beza kita dengan orang gila, orang mabuk, orang yang kena penyakit waswas. Nas'alullah al-afiyah. ولسان حال هؤلاء يقول عند انكشاف الحقائق إن كان منزلتي في الحشر عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي. Lisan hal orang yang begini ketika mana terselah nanti hakikat di hari kiamat, seumpama orang yang berkata, jikalau kedudukanku di akhirat nanti di sisi kamu, jikalau kedudukanku ketika berhimpun nanti di sisi kamu ialah sekadar apa yang aku telah bertemu dengan kamu, maka aku telah mensia-siakan hidupku seluruhnya. Umniyatun zafirat nafsi biha zamanan wal yawma ahsabuha adghatha ahlami. Angan-angan yang jiwaku dapat sepanjang seberapa lama tempoh daripada masa yang singkat, dan pada hari ini aku anggap itu semua hanyalah mimpi-mimpi kosong sahaja. واعلم أن ورود الخاطر لا يضر وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته فالخاطر كالمار على الطريق وإن لم تستدعه وتركته مر وانصرف عنك وإن استدعيته سحرك بحديثه وخدعه وغروره وهو أخف شيء على النفس الفارغة الباطلة وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة. Ketahuilah olehmu bahawasanya terlintahnya pemikiran-pemikiran, perkara-perkara yang terlintas dalam benak jiwa kita ini tidak mudarat,
semata-mata dia melintas pada pemikiran kita benda-benda yang mengarut, tak mudarat. Yang mudarat apa? Kalau kita yang panggil mai dan duk bersembang dengan dia. Ibn Qayyim umpamakan pemikiran yang batil ni, yang lain daripada 5 tadi ni, seumpama dia satu benda yang melintas. Dia lintas depan kita, tak ada masalah. Biar dia lintas api, dia lalu api lah, jangan kacau. Yang salah, kalau kita tegur, mai lah duk sembang sekali. Kita yang pergi layan dia, tu yang salah. Kerana pemikiran ini khatir, benda yang terlintas dalam pemikiran kita ini seperti orang yang melintas jalan. Kalau kamu tak panggil dan kamu biar dia lalu, dia akan pergi. Tapi kalau kamu panggil dia mai, dia akan sihir kamu dengan ayat-ayat cakap-cakap dia, tipu daya dia, dan dia punya scam dia. Dan perkara ini, duk melayan benda yang batil ini, bagi jiwa yang memang dah kosong, maka dia benda yang seronok. Tapi bagi jiwa yang, orang yang hatinya mulia, penuh dengan jiwa mutmainnah, sangat berat bagi dia. Ini satu benda yang cukup merugikan dalam hidup dia buat benda tersebut. Jadi memang kita dalam hidup kita ni, mungkin kita akan terlintas macam-macam. Ya, nak buat itu, nak buat ini, benda-benda yang tak ada faedah, terlintas untuk buat maksiat. Terlintas untuk buat maksiat, tak berdosa. Itu memanglah syaitan bisik kita macam-macam. Tapi yang salah apa dia? Bila kita dah datang pemikiran tu, kita tangkap, kita panggil dia, kita jadikan dia satu cita-cita, satu keazaman, satu ham, satu benda yang, sebab itulah Nabi SAW beritahu, kita kalau baru terlintas pemikiran, Tuhan tak hukum kita atas benda tersebut. Tetapi kalau kita dah ham, kita dah ada keinginan yang kuat, ada kejituan untuk buat, maka ini sudah dikira dosa. Kerana dia adalah langkah pertama untuk buat sebenarnya. Dia termasuk dalam langkah untuk buat. Ya. وَقَدْ رَكَّبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي الْإِنسَانِ نَفْسًا أَمَّارَةً وَنَفْسًا مُطْمَئِنَّةً وَهُمَا مُتَعَادِيَةً فَكُلُّ مَا خَفَّ عَلَى هَذِهِ ثَقُلَ عَلى هَذِهِ وَكُلُّ مَا الْتَذَّتْ بِهِ هَذِهِ تَأَلَّمَتْ بِهِ الْأُخْرَى. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyusun, telah menjadikan pada diri manusia ini nafsu yang menyuruh kepada keburukan dan nafsu yang tenang, yang suka dengan ibadat kepada Allah. Dan dua jiwa ini saling bermusuhan. Dan apa yang ringan untuk yang satu, berat untuk satu yang lain. Maknanya, perkara yang rasa ringan pada jiwa yang suka menyuruh kepada keburukan, dia berat bagi jiwa yang tenang dengan iman. Apa yang ringan bagi jiwa yang tenang dengan iman, berat bagi jiwa yang menyuruh kepada keburukan. Sebab itulah orang yang hidupnya, jiwanya diserapi dengan maksiat, buat maksiat senang, buat ibadat berat. Adapun orang yang ahli ibadah, jiwa yang telah tenang dengan Allah Ta'ala, buat ibadat bagi dia benda yang paling senang dalam hidup dia. Tetapi nak buat maksiat terketak-ketak dia. Itulah dia. Okay. Dan insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita pada sesi yang akan datang. Kita tengok kalau ada soalan. Tak ada soalan. Khair insya-Allah. Kalau ada soalan lain? Kalau tak ada, kita berhenti setakat ni dulu insya-Allah. Jadi Ibn Qayyim rahimahullah sebut, poin dia adalah pemikiran yang bermanfaat ni 5. Yang kita sebut tadi 5. Pemikiran yang bermanfaat. Yang kita kena fikir ialah tadabbur Al-Quran, fikir tentang kebesaran keagungan Allah dalam penciptaan alam, termasuklah penciptaan diri kita sendiri. Berfikir tentang nikmat dan kurniaan Allah. Berfikir tentang aib diri sendiri dan aib amalan-amalan kita. Dan yang kelima adalah berfikir tentang
kewajipan yang ada pada waktu yang hadir, waktu sekarang yang kita kena buat. Apa yang kita kena buat sekarang? Kita kena fokuskan pemikiran kita kepada kewajipan tersebut. Ya, inilah lain daripada 5 ni. Ceklah apa benda apa yang kita duk sibukkan pemikiran kita dengannya tidak berfaedah. Dia kata PKP ni penyakit mental meningkat. So saya nasihatkan tuan-tuan dan puan-puan, termasuk diri saya sendiri, kita pakat semak sepanjang PKP ni apakah benda yang duk merusing pemikiran kita, kategorikan dia. Mana yang bukan daripada 5 ni, buanglah. Buang. Ini pemikiran yang mudarat, ini waswas syaitan. Dan macam Ibn Qayyim katalah, kalau kita duk layan lain daripada 5 ni, kita akan jadi sama ada macam perangai orang mabuk, orang kena rasuk, orang gila, atau orang yang kena penyakit waswas. Penyakit mental jawapannya. Nas'alullah al-afiyah. Sebab otak ni dia ada fungsi. Dan dia perlukan makanan. Makanan dia adalah pemikiran. Kalau kita bagi dia makan benda-benda yang sihat, yang berkhasiat, dia sihat. Kalau kita bagi dia makan racun, dia sakit, dia mati. Kalau kita bagi dia makan makanan yang tak bagus, lama-lama dia akan rosak, dia akan sakit. Maka otak kita ni, mental kita ni, makanan dia adalah pemikiran. So bagilah dia pemikiran yang sihat. Kalau kita duk sumbat, duk suap dia makan dengan pemikiran-pemikiran yang tak sihat, yang lain daripada 5 benda yang disebut oleh Ibn Qayyim tadi, itulah yang akan bawakan kita kepada, na'udzubillah min zalik, kepada penyakit-penyakit mental. Nas'alullah al-afiyah. Allahul musta'an. Naam. Ya, kita bekerja kerana Allah. Kerja mencari rezeki halal ialah wajib. Mencari rezeki yang halal adalah wajib. Maka dia adalah termasuk ibadah. Ibadah. Sebab apatah lagi bagi seorang lelaki yang bawahnya ada isteri, anak yang perlu dia tanggung nafkah. Itu adalah wajib fardu ain atasnya untuk bekerja mencari nafkah. Orang perempuan bertanggungjawab untuk menjaga rumah tangga suaminya, menjadi suri rumah. Ini adalah wajib bagi dia. Nabi kata, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ar-rajulu Nabi kata, setiap seorang kamu ini adalah pemimpin, penjaga, penternak yang menternak rakyatnya, yang menjaga rakyatnya. Dan setiap kamu akan ditanya tentang jagaannya. Bagaimana dia jaga? Kan? Sehingga Nabi sebut wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Wanita, isteri adalah ra'i, penjaga rumah suaminya. Dia akan ditanya di akhirat nanti. Bagaimana dia masak, kemas baju, kemas rumah. Itu semua akan dipersoalkan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanggungjawab dia. So, dia tak boleh kata saya so maksudnya pemikiran tentang apa yang nak kena masak hari ni, nak susun baju, nak susun almari, ini semua termasuk pemikiran yang bermanfaat bagi isteri. Kan? Bagi suami, pemikirannya tentang kerja, apa yang nak buat, itu pemikiran yang bermanfaat untuk memastikan rezeki yang dia cari halal. Kalau dia buat kerja tanpa dia fikir halal haram, dia akan terjebak dalam benda yang haram. Sedangkan kewajipan dia bukan sahaja mencari rezeki, kewajipan dia mencari rezeki yang halal. Bukan semata-mata mencari rezeki yang halal. Kena fikir, kalau tak fikir rosak. Kan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah benar ada larangan yang bersedekah? Ya, jelas larangan dalam Al-Quran. Wala tabsudha kullal bast. Jangan kamu curahkan semua sekali. Mana boleh? Kita mana? Sebab dalam harta ada hak yang kita mesti bagi. Ada hak untuk diri kita, ada hak untuk isteri kita, anak kita, tanggungan-tanggungan kita. Kalau kita sedekah habis semua harta kita dekat satu orang sahaja, tak, itu kita zalim. Sebab ada orang yang dalam harta tu ada hak dia tak dapat. Yang disuruh adalah kita infakkan harta itu kepada yang berhak.
So dalam harta yang kita ada ini, dia ada ashab dia, empunya dia. Kita hak diri kita. Di antara yang berhak, isteri kita, anak kita, tanggungan kita yang kita tanggung, termasuk haiwan peliharaan kita. Sebab itulah makanan yang kita suap ke dalam mulut isteri adalah sedekah. Yang kita infak kepada anak bini kita, sedekah. Kan? Sedekah yang paling afdal hakam yang macam ini, mesti kita ada ilmu. Kalau tidak, kita main sedekah saja tak dapat pahala. Bahkan boleh sedekah itu berdosa pula. Kan? Tapi bukan bermakna kita menimbun harta. Kalau kita tengok ada orang yang perlukan sedekah, kita bagi. Kan? Bukan makna kita tak boleh infak semua harta ni, maknanya kita kena simpan dalam bank 1 juta, 2 juta. Bukan macam itu. Maknanya kalau dah bagi, maksudnya janganlah sampai kita sedekah itu kita sendiri mudarat, tak ada makanan yang untuk kita, makanan asasi kita. Kalau kita dah ada makanan asasi kita, makanan asasi untuk anak isteri kita, maka yang lebih daripada tu kita boleh sedekah. Itu maksudnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.